setelah beberapa bulan kita duduk di gua, akhirnya kita keluar juga. Salam sejahtera kepada semua para pendengar dan lagi-lagi salam sejahtera kepada semua peminat Borussia Dortmund di Malaysia ini. Kami dari The Lebah Malaya Podcast mengucapkan selamat kembali setelah sekian lama. Ini pun harapnya kami boleh boleh membuat podcast seperti biasa. Dan macam biasa, saya Zahin dan ditemani oleh Yudhistira. Yudhis, apa khabar? Dah berbulan-bulan kita tak berborak, dah berbulan kita duduk dalam gua. Apa perasaan Yudhis? Hello Zahin, apa khabar? Saya baik. Lama tak jumpa. Ya, biasanya kita jumpa ni pun sebab BBB kan. So, sekarang saya okay lah. And lepas season yang boleh katakan lah mostly roller coaster. Dan selepas sekian lama tak boleh tengok game, kita dapat tengok pre-season games, dapat tengok transfer. Slowly untuk saya lah, saya rasa ada in the mood balik untuk podcast untuk Dortmund game. Slowly ada banyak positif, so saya bersemangat lah. Itu yang kelakarnya untuk peminat bola sepak ni, saya rasa. Ada satu masa kita akan rasa macam sedih bila kita dapat tahu kelab yang kita minat tu hampir-hampir menang, hampir-hampir juara. Tapi tiba-tiba realitinya kita tak dapat menang dan kita rasa macam, senang cerita, hampir 2 bulan tu selepas habis season tu terus murung. Tapi bila kita nak mula balik tu, bila kita nak start balik season yang baru ni, kita rasa excited, kita rasa macam tak ada benda yang berlaku. Itu yang saya rasa seronoknya jadi peminat bola sepak ni. Lagi-lagi di Malaysia kita ada peminat yang, walaupun peminat Borussia Dortmund di Malaysia ni tak ramai, tapi saya rasa saya sangat seronok kita ada komuniti yang sangat-sangat tahu pasal bola sepak, tahu betul-betul development pasal Borussia Dortmund ni. Tak kisah benda berita-berita kecil pun, semua akan tetap di-update dalam WhatsApp MDFC. Jadi kalau sesiapa yang berminat untuk join WhatsApp MDFC ni, mungkin boleh DM pada kami. Mungkin boleh minta link daripada admin sendiri dan kami akan bagikan WhatsApp tu. Dan seterusnya mungkin kita boleh terus masuk ke topik yang penting sekarang ni, iaitu persiapan untuk musim yang terbaru, iaitu 2023 dan 2024. Dan saya rasa selepas expectation yang agak tinggi daripada musim tahun lepas, saya rasa tahun ni pun mungkin akan ada expectation yang sangat-sangat tinggi. Kita boleh nampak pun kita punya rival iaitu Bayern, pendapat saya sendiri tak begitu memberangsangkan pada musim lepas. Walaupun kita hampir-hampir menang, tapi saya rasa tahun ni mungkin pada pendapat saya sendiri, Bayern makin tumpul kot saya rasa, dengan pemergian Mane, dengan berita Kane, dengan berita buruk pasal Neuer pun. Mungkin akhirnya kali ni kita boleh menang Bundesliga. Tapi mungkin Yudhis ada pendapat sendiri ke? Macam mana expectation kita untuk musim baru ni? Kalau nak compare dengan Bayern ni, saya rasa Bayern selepas lama dah, selepas Pep keluar, selepas Jupp Heynckes keluar, slowly saya rasa lah, saya boleh nampak Bayern dah slowly merosot lah, saya boleh katakan. Dan yang key player yang keluar ialah Lewandowski lah, saya rasa. Lepas Lewandowski keluar, Bayern dah tak team yang sama. So walaupun Mane tak perform dan Mane dah keluar, dia orang bawa player lain, player masuk keluar. Season ni pun saya rasa mungkin dia orang akan konsisten tapi tak akan lebih baik dari last season. So kita masih ada peluang sebab tu saya nampak. Dan Kane, walaupun Kane ialah Kane dan dari Tottenham, dia best player, one of the best player in EPL, maybe top 3 player. Tapi untuk saya lah, Mane pun sama, dia masuk Bayern tak buat apa-apa pun. Kane
Kane itu satu. Lagipun Kane dah tua sikit, so tak tahu, mungkin ini prediction saya lah. Dia akan score dalam first 3-4 game. Lepas tu by the end of season dia akan jadi flop. Cakap pasal performance yang memberangsangkan 2-3 game ni, saya rasa terus teringat Salih Oscan kot saya rasa. Dan mungkin ini adalah topik yang terbaik untuk kita teruskan, iaitu kita boleh bercakap pasal individual. Saya rasa bila cakap pasal individual ni, kita perlu mention yang beberapa pemain keluar masuk. Saya rasa yang lagi interesting ialah pemain yang masuk ke BVB sekarang ni. Ada 3 pemain, tapi kalau ikutkan sebenar ada 4, tapi satu tu daripada BVB 2 tak silap, oleh Polman. Mungkin itu tak berapa menarik sangat, tapi saya rasa topik yang kita perlu ketengahkan sekarang ni adalah 3 pemain, iaitu adalah 3 pemain ni memang betul-betul proven Bundesliga player. Memang betul-betul bagi saya adalah pemain yang ada experience dalam Bundesliga. Kita tahu Terzic memang betul-betul fokus pada pemain yang fizikal tinggi dan ada history dalam Bundesliga, yang faham dengan Bundesliga punya play style. Dan ini adalah 3 pemain tersebut, iaitu Rami Benzebaini dimasukkan secara percuma, dan seterusnya Filip Mecha dibeli sebanyak 30 million euro, dan signing seterusnya ialah Marcel Sabitzer 19 million euro daripada, kalau ikutkan Sabitzer ni daripada Manchester, betul? Sebenarnya daripada Bayern, tapi di loan ke United. Mungkin kita boleh teruskan dengan Benzebaini dulu, sebab saya rasa ini adalah signing yang agak-agak meyakinkan, signing yang agak-agak solid. Walaupun saya tak tengok sangat perlawanan friendly masa Chelsea dengan Manchester United, sebab bukan nak kata tak berapa excited sangat, tapi ia adalah sekadar friendly, dan masa tu pun player-player masih dalam mood holiday, so tak perlu kita nak judge sangat kalau menang atau kalah tiba-tiba dia adalah champion untuk Bundesliga ke apa. Tapi banyak yang saya nampak daripada peminat-peminat Borussia Dortmund yang bercakap kat Twitter, sebenarnya Benzebaini ni adalah pemain yang sangat-sangat solid, sangat-sangat meyakinkan, dan jauh lebih baik daripada kita tahu siapa yang saya nak cakap ni, Rafa Guerreiro. Dan bila saya tengok perlawanan Ajax tu pun memang betul, Benzebaini pun sangat-sangat meyakinkan. Mungkin Yudis ada tambahan lagi yang secara detailnya pasal Benzebaini punya cara, dan mungkin kalau Yudis ingat macam mana dia bermain di Mönchengladbach, mungkin boleh masukkan sekali. Okay, sebelum Benzebaini, saya just nak highlight macam benda yang kelakar sikit lah. Dortmund selalu suka beli dari Borussia yang lagi satu tu, yang Gladbach. So tak surprising lah, Royce dari Gladbach, Benzebaini dari Gladbach, Dahoud pun dari sana. So tu satu lah, just nak highlight saja. So for Benzebaini, lepas tengok beberapa game Bundesliga last season, nampak betul yang dia super solid dalam defense, dan of course lah kita kena compare dengan player sebelum ni yang duduk di posisi itu di Dortmund. Saya rasa Benzebaini like so solid in the defense, tetapi still boleh contribute cross dalam attack. So itu yang ramai tak nampak. Ramai ingatkan Guerreiro is contribute so much in the attack, yang kita akan miss Guerreiro banyak sangat, dan of course lah team rival kita akan jadi kuat lepas tu. Tapi saya rasa tak. Saya rasa yang lebih penting ialah defense yang solid. At the same time dia boleh contribute dalam attack is a very good thing, and benda yang kita perlukan. Dan at the same time on the left side, kalau tak silap ada Yemi. Yes, ada Yemi, ada kadang-kadang Malen on the left juga kan. So player macam ni ada kat attack, ke atas. So tak perlulah player macam Guerreiro selalu nak pergi atas dan
bocorkan defense kita. So player macam Benjamin ni sangat-sangat penting. Itu yang saya rasa point yang Yudi cakap tadi tu, bahagian left back, saya rasa kalau nak join attack di mana kita ada Malan dengan Adayami, boleh, tapi melainkan kalau pemain tersebut boleh track back semula, itu dah cukup dah. Sebab kita boleh nampak cara Guerrero ni, dia rajin buat attacking, tapi sekali kalau kita out of position, kita tak ada bola, dia punya reaksi untuk turun ke bawah tu memang sangat-sangat menggerunkan, sangat-sangat menakutkan, sampai kita punya position bahagian left back tu terus tak ada, dan Riazon pula terpaksa nak cover di bahagian kiri kanan. Itu yang saya rasa tak fair lah untuk kita punya defender, sebab bukannya kita ada defender yang cukup, macam mana nak cakap, cukup solid pun. Walaupun kita ada Niklas Zule, kita ada Schlotterbeck, unless kalau dua-dua pemain tu memang konsisten setiap masa, setiap match ada, memang okay lah, fair lah. Tapi kadang-kadang even kalau dua player tersebut ada pun, kadang-kadang kita tetap bolos disebabkan satu position yang Guerrero sendiri buat kesilapan. Macam perlawanan sebelum ni pun, yang paling ketara kita berdepan dengan Gladbach, kita ada peluang besar untuk dapatkan 3 mata penuh, tapi akhirnya kita dapat 1 mata je disebabkan Guerrero sendiri. Ruang yang sangat besar dia buat, dan kita cuma akhir dengan 1 mata saja. Itu saya rasa Bensebaini, walaupun transfer yang tak begitu, saya boleh cakapkan transfer kali ni tak begitu memberangsangkan seperti tahun lepas yang dibuat oleh Kel. Kita ada bawa Nicole Schlotterbeck, kita ada bawa Adeyemi, memang excited masa tu. Dan kalau ikutkan yang kali ni pun, saya nampak ramai fans tak begitu excited sangat. Saya rasa tak begitu adil kot kalau nak judge satu transfer ni, Mecha. Kita tahu dia ada beberapa isu yang di luar negara agak panas, tapi kalau kita tengokkan perlawanan baru-baru ni menentang Ajax pun, dia punya on the ball punya, macam mana saya cakap, on the ball punya composition, tak ada nak gelabah sangat. Dia tetap macam tenang bila berdepan dengan gol, dan dua-dua gol yang dibuat tu pun dia seolah boleh predict ke mana goalkeeper Ajax akan bergerak, dan dia sepak ke arah yang bertentangan daripada goalkeeper. Itu saya rasa tak adil nak cakap kalau satu transfer daripada Mecha ni membuatkan fans tak begitu gemar, terus akan efek ketiga-tiga transfer termasuk Bensebaini dengan Sabitzer ni. Saya rasa mungkin Yudis boleh terangkan lagi apa sebenarnya yang Mecha ni boleh bawa dekat BVB selepas kita tengok atau selepas kita analisakan perlawanan Ajax, di mana Mecha menjadikan 2 gol daripada kita seri 1-1 pada beberapa minit. Lepas tu Mecha dimasukkan selepas separuh masa kedua kot, tak silap saya. Hanya 6 minit selepas dia dimasukkan, dia dapat 2 gol. Dapat gol pertama dan seterusnya dapat gol kedua. Mungkin Yudis boleh terangkan lagi apa yang Mecha punya kekuatan ni. So sebenarnya dalam last season lah, saya tengok Mecha actually ada beri impact dalam team dia. So dalam 30 appearance untuk klub sebelum tu, dia ada bagi 3 gol. Yes, Wolfsburg. Dia ada bagi 3 gol dan 5 assist. A good number considering not convincing lah mas untuk Wolfsburg tu, saya rasa. Tak pastilah sebab posisi Wolfsburg pun bukan tinggi sangat pun. And then Mecha bukan striker. So as a midfielder, kontribusi dalam tim posisi sebegitu saya rasa not bad lah. Then sekarang balik pada Dortmund. Untuk perasaan saya ingatkan dia ni
macam 50-50 lah. Dia boleh akan ada good game, akan ada bad game. Not the best player in the world. Saya itu sebelum dia datang lah. Tapi selepas dia datang, selepas saya tengok satu game tu, saya rasa dia ada banyak potential. Cara dia habiskan bola tu, like finishing, boleh katakan one of the best finishing in the team. So ice cool, and macam Zahin kata lah, dia tahu mana keeper akan pergi. So dia dah banyak practice finishing dia lah. And and he suits the team lah. Yang void yang Bellingham, selepas Bellingham keluar, yang di produce, Nemecha saya rasa dah boleh feel mungkin 60% lah, saya katakan. Itu yang saya rasa sesuai untuk saya tanyakan soalan ni. Adakah harga 30 juta euro untuk Mecha ni berbaloi untuk BVB sebenarnya untuk bayar? Sebab ada baru-baru ni report daripada BVB Newsblog mengatakan bahawa Watzke ditanyakan soalan berkenaan sama ada berbaloi ke tak untuk bayar 30 million ni. Cara dijawab tu macam biasa kita tahu Watzke punya cara jawab ni, dia agak macam mana? Dia agak direct sikit. Tapi yang kali ni dijawab dia tak ada nak cakap Mecha ni terlalu mahal. Dia ada mention yang sebelum-sebelum ni pun kita ada bayar pemain yang sangat tinggi dan akhirnya kita boleh produce pemain yang bertaraf dunia dan membawa balik untung yang agak tinggi. Apa yang saya rasa dia cakap tu, tak silap saya, Jude Bellingham kot. Dia bawa pemain daripada Birmingham ke? Birmingham City, yes. Saya tak ingat dia punya bayaran dia berapa, tapi cara dia cakap tu macam agak tinggi, so saya assume dia tinggi. Dan akhirnya Bellingham boleh bawa role di mana dia boleh distribute bola ke atas dan dalam masa yang sama dia boleh provide defensive punya task. Itu bagi saya agak berbaloi. Tapi kita harap janganlah game awal-awal je tiba-tiba dia perform dan akhirnya selepas 3-4 game tak perform dah. Sebab macam awal-awal saya cakap tadi, bila cakap pasal individual ni, Saleh Özcan merupakan signing yang agak perform mula-mula tapi lama-lama tak begitu baik. Tapi mungkin Yudis ada pendapat sendiri juga. Adakah 30 million ni berbaloi untuk Mecha? Sebenarnya saya lepas saya tengok balik, Bellingham pun datang untuk 30 million. Yes. 30 million euro. Yes. Nemecha pula berapa ya? 30 million euro juga ya? Yes. Dan kalau consider inflation sikit dan dari mana Bellingham datang, kalau ikutkan sebenarnya 30 million untuk Bellingham tu sebenarnya lagi tinggi berbanding Mecha. Of course. Dan of course lah, yang itu ada faktor usia jugalah. Kalau silap masa tu Bellingham sangat-sangat muda, so of course lah price dia akan tinggi sikit. And nak cakap pasal Mecha lagi, harga dia kalau you tanya saya overall 30 million ialah standard price dalam market sekarang. Sebab banyak team macam PSG lah, macam team yang oil money, team EPL, semua team tu sedia bayar 30 million, 40 million, 100 million for Bellingham. So yang ni dikirakan standard price lah. Boleh dikatakan murah jugalah saya rasa. Tapi okay, walaupun dia standard price, tapi itu dari standard oil money. Maksudnya daripada standard liga yang ada kewangan yang sangat kukuh. Kalau saya tanya soalan berkenaan dengan Bundesliga, standard Bundesliga, mungkin saya rasa 30 million tu agak mahal untuk standard Bundesliga, sebab kita tahu Bundesliga ni tak ada
Macam saya cakap, tak ada sumber kewangan yang sangat kukuh. Kita tahu Borussia Dortmund ni sendiri adalah kelab yang underdog terbesar. Kita tak ada kewangan yang kukuh, kita tak ada apa macam nak cakap, macam money injection from third party macam PSG atau Manchester City. Mungkin satu benda yang saya boleh highlight, sebab biasalah ramai akan tengok setiap transfer, ni 30 million, banyak sangat. Tapi kalau tengok overall, 3 player yang kita bawa, seorang Ben Sebaini, seorang Sabitzer, seorang Nemecha. Sabitzer ada banyak experience dari Leipzig, lepas tu Bayern sekejap, lepas tu United dia perform, dan Ben Sebaini dia juga experience dalam Gladbach, and then Nemecha sangat muda, Jerman juga. Tiga-tiga combine, Nemecha 30 million, Sabitzer 19 million, Ben Sebaini free. So secara keseluruhan sebenarnya transfer business kita still quite good sebenarnya. Mix of experience and youth, and also posisi yang kita betul-betul perlukan. Bukan random beli macam kadang-kadang lah Bayern randomly beli, ataupun United pun dia akan saja-saja beli. So benda-benda tu akan bazirkan wang. Tapi kita tak bazirkan, kita spend pada yang mana yang kita perlukan. And of course lah balance. Itu saya rasa filosofi Terzic ni, dia nak kata play safe tu mungkin agak tepat juga, sebab kita tahu kita tak ada kewangan yang kukuh. So dia buat planning dengan Sebastian Kehl, betul-betul planning punya, betul-betul planning yang sangat saya rasa macam nak cakap sangat rapi lah. Planning yang sangat rapi. Yelah, kita bukannya boleh guna duit semata-mata nak beli pemain untuk fill the void macam Yudi cakap tadi kan. Contoh kita kehilangan Bellingham, kita beli je siapa dengan duit. Tak, kita memang betul-betul sangat macam nak cakap, kita betul-betul jaga kewangan kita. Macam Yudi cakap, saya rasa saya sangat setuju. 30 million untuk Mecha tu sangat berbaloi selepas kita tengok perlawanan Ajax. Sebab bukan setakat dia buat 2 gol saja. Malah dia ada buat satu pas yang sangat-sangat cantik bagi saya, daripada bahagian tengah ke Malen, yang menyebabkan 2 pemain Ajax tak dapat nak kejar. Tapi unfortunately Malen tak dapat nak jaringkan gol. Tapi disebabkan satu pas yang Mecha buat tu je, saya dah boleh bayangkan role untuk Bellingham tu, yang Bellingham dah keluar daripada squad kita. Saya rasa Mecha boleh bawa role dia tu dan tak ada masalah. Dan 30 million tu bila saya fikir pada sangat-sangat baloi. Dan Yudis pun ada sentuh tadi pasal total kita punya perbelanjaan, iaitu Mecha 30, Benzibaini free dan Sabitzer 19 million, dan totalnya dalam 49 million je. Dan saya ada tengok tadi dekat website Transfer Market, pada awalnya kita ada income sebanyak dalam 108 million macam tu lah sebelum transfer window, dan kita sekarang ni hanya belanja 49 million saja. Kita ada baki dalam 59 million macam tu lah. Saya sejujurnya tak berapa, baru masih nak belajar lagi pasal pemain-pemain Bundesliga ni. Saya harapkan Yudis mungkin boleh dapatkan pemain yang mungkin boleh masukkan di bahagian defender kita. Mungkin 59 million tu saya yakin Yudis ada cadangan pemain yang boleh dibawa masuk. Kita tahu defender kita masih lagi terkapai-kapai. Dan Yudis, apa pendapat Yudis tentang pemain baru yang mungkin boleh bawa masuk dalam sebanyak 59 million? Sebenarnya untuk satu atau dua, okay, sebenarnya ada banyak player yang kita boleh bawa, tapi satu, kadang-kadang harga dia orang tinggi jugalah. So sebenarnya ada banyak player yang kita boleh bawa, tapi some
maybe not so realistic. One of it yang saya akan cakap not so realistic in terms of maybe harga dia lah, tapi quality dia top class, and tak tahu kita perlu ke tak, tapi sangat-sangat penting sebab dia adalah right back Jeremy Frimpong dari Leverkusen. Dia sangat muda, 22 tahun, dan of course lah at the moment kita tak perlukan right back sebab kita dah ada Rayson, ada Wolf, More pun dah fit balik. Tapi for the future maybe kita mungkin perlukan player macam ni sebab dia adalah excellent dribbler. Dribbling dia nombor 2 di Bundesliga last season. For that quality. 22 tahun saja. Tapi of course lah price dia 40 million. Dia also macam saya boleh katakan a bit like Bansebani in terms of mentality. Dia is very very strong in defense, tapi dia boleh attack juga. Dan attacking dia saya rasa lagi bagus dari Bansebani, dan dia very good challenges. Yes. No, I mean in terms of tadi saya mention okay lah, Rayson jugalah. Tapi Rayson more of untuk saya lah defensive, macam main defender lah kalau team kita, maybe last defender. Tapi Frimpong lain sikit. Dia boleh contribute dalam dua-dua sekali, dan dia boleh ada high goal contribution. So itu satu suggestion lah saya. Tapi yang lagi realistic ialah mungkin seorang player nama dia Wagnerman dari Stuttgart. Okay. Stat dia tak payah nak cakap lah sebab dia how to say, one of the best team dalam Stuttgart, one of the best player dalam Stuttgart last season. Sebab also defender macam ni jugalah in terms of quality. Dia boleh defend, dia boleh contribute goal in term contribute assist and goals. Stat dia pun dalam Bundesliga ini dua-dua player yang saya rasa boleh dia bawa lah. Okay, kalau macam kita tahu yang filosofi Terzic ni, dia lagi prioritikan pemain-pemain yang ada fizikal dan Bundesliga punya experience. Macam you suggest tadi, ada dua pemain tersebut dua pemain tersebut memang ada experience dalam Bundesliga. Tapi mungkin boleh terangkan dari segi fizikal pula, adakah mereka pendapat Yudi sendiri sesuai dengan profil yang Terzic nak? In terms of physical, maybe badan, kalau Frimpong ni dia muda lagi, dia badan dia sedikit macam Adeyemi. Tak tahu as a defender Terzic suka ke tak suka. Tapi untuk fan, of course dia boleh senang jadi fan favourite. Of course excellent dribbling macam Adeyemi juga, tapi bukan attacker, dia adalah defender. So interesting. Wagnerman ni dia besar sikit, and saya rasa perfect untuk expectation Terzic. Dan saya tengok rumor juga yang sebelum ni ada banyak lah, ramai dalam Twitter dia follow klub kita sampai dia tengok flight ni pergi ke city itu, example pergi ke Stuttgart, pergi ke lagi satu kalau tak silap Cologne. Okay. So ada yang predict Stuttgart maybe dia nak tengok Wagnerman. Cologne okay. Mungkin saya dengar kalau tak silap siapa striker Cologne Davy Selke. Davy Selke, yes. Yeah. Yes. Sebenarnya Davy Selke dulu masa mungkin 5, sekarang dia umur, saya rasa dia dah agak tua sikit. Dia adalah 95. 28. Okay. Yeah, so mungkin 5-6 tahun dulu dia adalah one of my favorite in terms of Germany youth player. Sebab dalam youth team tu dia betul-betul score banyak gol. Dia dapat masa tu dia under 19, dia dapat Golden Boot, Golden Player Award and so on. So dia quite talented and experienced. And also sekarang I'm sure Zahin ada dengar rumor yang Terzic looking at a striker.
Sebab Yes. mungkin masa AFCON iaitu African Nations Cup, Halle mungkin akan busy dan kita takkan ada backup. So kita tak boleh rely on Moukoko sebab cara kita guna Halle sangat berbeza dan dia macam satu pivot dekat attacking kita. Dia boleh play as a number 9 macam what do you call that, target man, dan dia kadang-kadang boleh as a false 9 juga. Dia contribute passing pada Adeyemi dengan Malen, and so Moukoko tak boleh main macam tu. So tu kita perlukan seorang player similar profile dengan Halle. Dan sesiapa yang nak tahu dalam podcast ni, inilah sebabnya kenapa saya perlukan Yudi, sebab dia ada banyak pengalaman bab Bundesliga ni. Dia boleh terangkan pemain-pemain yang sesuai untuk BVB, sebab macam saya ni, saya masih kira sebagai peminat yang baru lagi. Saya masih nak mendalami macam mana Bundesliga punya pemain, macam mana pasukan-pasukan Bundesliga ni. Walaupun saya sokong Borussia Dortmund dah lama, tapi saya masih lagi nak masuk dalam bidang bola sepak yang betul-betul mendalam ni. Tapi saya ada dengar juga pasal David Selke nama dia, David Selke. Okay. Davy Selke. Davy Selke. Saya ada dengar, tapi saya tak pasti rumor tu, tapi saya ada dengar juga yang Selke ni merupakan antara orang yang penting juga dekat Cologne. Antara pemain yang menyelah, antara pemain yang boleh dapatkan gol yang banyak, tak silap saya. Senang cerita, memang antara pemain yang sangat penting, key player dalam Cologne. Dan saya rasa tak ada masalah kalau Terzic nak bawa masuk Selke masuk ke Dortmund. Sebab macam Yudi cakap tadi, kita mungkin ada jadual yang sangat sukar bila AFCON dah bermula nanti, kita tak ada Sebastian Haller. Dan saya sangat setuju. Saya sendiri tak berapa yakin dengan Moukoko sebenarnya. Ada masa yang dia okey, dia memang sangat okey. Ada masa yang dia tak okey tu, memang bagi saya dia boleh menyebabkan satu tim pula tak okey. Tapi mungkin pendapat saya ni agak bias sikit kot, sebab dari dulu lagi saya tak berapa yakin dengan Moukoko. Tapi saya harap kalau Terzic bawa masuk Selke ni pun jangan jadi macam Modest sudah. Itu je yang saya takut. Yes. Lagi satu saya nak cakap sebelum fan-fan kita kecam saya, sebab walaupun Selke ialah favourite saya, secara objektifnya sebenarnya last few season dia tak perform banyak sangat. Ini secara honest saya cakap. Sebab dia ada pergi Werder Bremen, masa tu okey sikit. Lepas tu Leipzig tak menyelah sangat. Hertha Berlin tak menyelah sangat. Mungkin lepas tu dia ada pergi loan ke Bremen balik. Mungkin dia start okey balik. Sebab tu dia sampai ke Cologne, dan di Cologne dia mungkin ada form sikit lah. So tidak begitu, apa nak katakan, not the best. Yes, not the best transfer lah. Tapi kita tahu BVB kadang-kadang player yang tak kita expect datang ke Dortmund dan dia akan menyelah. Macam dulu siapa dia? On our loan striker, our favourite loan striker from in Dortmund. Siapa nama dia? From Chelsea. Alcacer? Paco Alcacer? No, bukan. Dari Chelsea. Alcacer also pun quite good lah. Dari Chelsea? Yes. Wow. Siapa Saya tahu nama Batshuayi. Oh, Batshuayi. Yeah. Macam tu lah. So saya kalau tengok history striker-striker kita yang kita bawa, ni seorang saja yang betul-betul fail lah, iaitu apa nama dia again? Yang fail? Ciro Immobile? Yes. Only seorang saja fail, yang Immobile dengan Isak lah, sebab kita tak bagi banyak chance. Selain tu almost every striker yang kita bawa
ada perform macam profile macam target man. So saya rasa kita takkan saya takkan terkejut kalau dia sampai ke Dortmund dan dia tiba-tiba skor banyak gol. Sebab cara kita main ialah macam tu. Ya, saya rasa uh, David Zelke ni mungkin jadi special case juga kot untuk kita, tapi tapi 50-50 jugalah, kita kena tengok macam mana. Sebenarnya kita cakap daripada topik Mecha tadi dan kita masuk sampai ke bahagian serangan pula. Tapi saya rasa itu adalah dua topik yang berkait rapat juga, sebab saya suka Mecha punya cara bila dia pas bola kemalan tu. Saya setakat ni sangat-sangat yakin dia boleh jadi kesebelasan utama yang kerap. Tapi itulah di mana problem seterusnya datang, sebab kemungkinan Brand juga tidak akan dapat kesebelasan utama kalau dah digandingkan dengan Sabitzer. Tapi yang case Brand ni mungkin kita boleh akan cakap di perlawanan seterusnya. Kita tengok dulu macam mana perlawanan Bundesliga pada awal-awal ni. Kita tengok sama ada Mecha ni konsisten ke tak. Dan saya ada sentuh tadi pasal Sabitzer. Sabitzer merupakan pemain seterusnya yang kita beli. Dan kalau ikutkan daripada report BVB Newsblog mengatakan yang sama ada Terzic, saya rasa Terzic sendiri yang cakap dia ingin menggunakan bahagian tengah, gandingan di tengah, Brand dengan Sabitzer sebenarnya. Tapi bila kita cakap pasal Mecha tadi tu dan dia punya prestasi sangat-sangat memberangsangkan, itu problem seterusnya. Brand ni mungkin tak akan jadi kesebelasan utama. Tapi saya nak cakap pasal Sabitzer sebenarnya. Dah melalut dah. Saya nak cakap pasal Sabitzer sebenarnya. Sabitzer juga merupakan pemain yang sangat-sangat meyakinkan, sangat-sangat berbaloi untuk kita punya pembelian seterusnya. Hanya 19 million daripada Bayern, loan daripada Manchester dan masuk ke BVB. Macam saya cakap awal tadi, saya terlepas perlawanan persahabatan Manchester United dengan Chelsea, tapi saya dengar banyak pujian yang diberi kepada Sabitzer. Saya tak pasti perlawanan Ajax Sabitzer main ke tak, tapi ada main. Ada. Okay. Tapi dia antara yang pemain yang excited juga masuk ke BVB. Tapi yang kelakarnya masa awal-awal dia dimasukkan tu, saya boleh nampak muka dia macam tak berapa happy kot saya rasa. Tapi itu luar daripada BVB lah, saya rasa tak penting sangat. Yang penting dia perform di BVB, perform di atas padang, itu yang lagi penting. Mungkin Yudis ada pendapat yang lagi arif lagi berbanding saya. Saya biarkan Yudis bagi pendapat pasal Sabitzer. Okay. Secara jujurnya sebenarnya saya tak begitu pasti pasal posisi Sabitzer lah. Like mana dia posisi yang baik. Tapi lepas tengok beberapa game dulu di Leipzig, of course di Leipzig dia adalah dulu dia player yang besar dan one of the most important player dalam team tu masa tu. Tapi datang Bayern tak jadi pula. Tapi lepas tu di loan ke United, dia sebenarnya perform juga. Dia walaupun tak dimainkan banyak, setiap game yang dimainkan dia ada contribute. So bila dia datang pre-season tim kita, ramai yang katakan mungkin dia akan dapat form macam di Bayern. Tapi dia boleh main dalam tim kita. Dan dia ada satu dua assist kalau tak silap. Hari tu assist siapa ya? Assist Malen. Yes. Malen. So macam tu lah. Kita memang perlukan player dalam midfield. Dan kemasukan Sabitzer yang player yang begitu experience, saya rasa contribute banyak pada tim kita. More of in terms of maybe
more of like a holding midfielder. I'm not so sure lah. Dia kira macam cara dia bermain atas padang tu mungkin kita tak nampak sangat. Tapi saya yakin kalau dia tak ada, mesti kita punya bahagian tengah tu akan bercelaru sikit. Sebab bagi saya Sabitzer ni dia ada fizikal, dan macam Yudi sentuh tadi pada perlawanan tak silap saya menentang Manchester United di mana kita menang 3-2 tak silap. Dia sendiri yang mungkin saya silap, tapi apa yang saya nak cakap Sabitzer ada goal contribution juga. Dia juga yang stopkan serangan daripada pihak lawan dan terus membuat attacking dan terus dapat assist. Bagi saya itu pun dah setakat ni agak meyakinkan. So bagi saya okey lah, 19 million proven Bundesliga player, ada experience, ada physical, bagi saya sangat-sangat baloi. Kita cuma tinggal beberapa pemain lagi yang mungkin kita boleh kuatkan. Saya rasa mungkin antara position yang paling penting dan paling kritikal sekarang ni adalah bahagian defender. Saya tak pasti siapa yang boleh kita bawa masuk, tapi Yudis ada bagi cadangan tadi. Siapa tadi? Saya tak ingat nama dia. Seorang Jeremy Frimpong. Frimpong. Seorang lagi Wagnoman. Dan saya rasa kalau ada para pendengar yang boleh bagi cadangan lagi, jangan segan, jangan malu untuk terus bagi tahu di ruangan komen YouTube atau bahagian Spotify atau di Twitter, atau kalau ada sesiapa yang ingin join kita punya podcast, sila bagi tahu kami. Saya dan Yudi sangat-sangat mengalukan. Saya lagi suka dengar pendapat daripada peminat-peminat juga. Mesti lagi exciting. Harapnya kita ada dengar pendapat daripada lain juga. Dan seterusnya, apa lagi topik yang mungkin kita boleh sentuh, Yudis? Of course kita boleh sentuh transfer yang dikatakan akan berlaku tapi tidak berlaku. Tak tahu nak pergi ke topik itu ke tak. Boleh, saya rasa tak ada masalah. Boleh, mungkin kita sentuh sajalah sebab tak perlu detail sangat lah. I think masa lepas season kita habis, ramai rumor yang katakan kita akan dapatkan player dari Mexico, itu Alvarez. Player Ajax juga. Lepas tu ada like Fresneda. So all this saya rasa pelik lah sebab transfer ni macam mungkin kita dengar macam akan berlaku dan hampir berlaku. Tapi tak tahu, mungkin perbezaan pendapat KL dengan Terzik yang menjadikan dia tak berlaku. Tak tahu apakah pendapat Zahin tentang benda-benda ni. Ini adalah topik yang menarik juga sebab saya ada pendapat saya sendiri, tapi mungkin pendapat saya silap. Kita tak akan dapat tahu apa punca sebenar Terzic tak setuju dengan pemain yang dibawa masuk, lagi-lagi Alvarez. Saya rasa punca sebenar yang Terzic tak nak bawa masuk Alvarez dan Fresneda ni juga mungkin disebabkan filosofi yang dia nak adalah pemain yang dia prioritikan adalah pemain Bundesliga. Yang pendapat saya sendiri, kalau kita dapatkan pemain yang ada experience Bundesliga, dia boleh lagi cepat untuk ada chemistry dengan pemain-pemain Borussia Dortmund. Yalah, sebab kita tahu orang Jerman, diorang lagi cepat berkomunikasi, lagi cepat berinteraksi kalau dia dah biasa dengan pemain-pemain yang yalah, ada komunikasi yang lagi senang. Kita tahu Alvarez daripada Mexico mungkin akan ambil masa yang lama untuk biasakan diri dengan squad BVB, lagi dia daripada luar. Dan sama juga dengan Fresneda. Fresneda ni tak silap saya daripada Spanyol, dan tak silap saya tak banyak orang Spanyol dalam Bundesliga ni. Dan itulah pendapat saya, tak ada
macam mana nak cakap, tak ada chemistry di awal-awal disebabkan komunikasi dan language barrier tu. Itu sekadar pendapat saja. Mungkin saya silap, sebab itu yang saya nampak daripada filosofi Terzic ni. Dia nak cari Bundesliga punya pemain, dia nak cari pemain yang ada fizikal supaya dia boleh build squad tu dengan lebih cepat. Ya, mungkin dia betul lah apa Zain kata, sebab untuk saya player yang kita bawa hari tu, masa tu Rierson, dia betul-betul jadi dalam tim kita, dan kita nampak performance dia bukan saja like transfer dari tim lama, dia malah dia increase juga, dia lebih strong dalam performance dia. So mungkin player macam, sebab tu kita bawa player macam Nemecha dan Sabitzer dan Bansebani, tiga-tiga dari Bundesliga Kan? sebelum ni. Itu yang saya rasa dia lebih kepada language barrier lah. Saya rasa Terzic lagi prioritikan Bundesliga punya pemain supaya mereka semua boleh berkomunikasi dengan cepat dan boleh dapatkan chemistry yang lebih cepat berbanding pemain luar daripada liga. Even Duranville, walaupun dia dari club dan league lain, dia a Belgian player, so dia boleh komunikasi dengan Mounier dengan Torgan Hazard. So Betul. Dan of course lah player macam Belgium, macam Austria, language ni bukan jauh dari Jerman, so dia orang senang nak adapt lah berbanding dengan player dari Spanyol ataupun player dari France for example. Mungkin kita boleh skip juga pada maafkan saya, mungkin kita boleh skip terus ke ramalan untuk perlawanan Cologne juga kot. Saya rasa apa kita punya pendapat sama ada skuad-skuad kita dah bersedia ke belum untuk Bundesliga 2023-2024 ni. Saya rasa mungkin Yudis ada pendapat sendiri sama ada kita dah sedia ke belum. Secara peribadinya, kalau tanya saya lah, overall nak pergi ke the whole season, kita main dalam 3 major competition, saya rasa kita perlukan at least 2 more transfers. Mungkin right back kita dah cukup plus minus, tapi satu backup defender kita perlukan, mungkin 3 position lah, satu backup defender, satu backup striker and satu midfielder untuk saya lah. Tapi walaupun tak ada, saya nampak yang first game tu kita boleh menang berlawan dengan Cologne lah. Cakap pasal Cologne ni, saya sebenarnya sangat-sangat teruja, sangat-sangat excited sebab saya sendiri akan berada di sana. Dan saya sangat berharap kita tak kalah pada perlawanan yang saya akan berada di Signal Iduna Park nanti. Tapi kita tahu Borussia Dortmund dengan Cologne ni ada relationship yang sangat bagus. Dan mungkin mungkin saya rasa macam Cologne akan nampak kita sedih di perlawanan terakhir menentang Mainz, so mungkin dia akan bagi kita kemenangan yang mudah. Mungkin dia akan bagi macam BVB kalah hari tu, mungkin kita boleh bagi BVB menang dulu ke. Tak tahu lah, saya rasa macam tu lah saya rasa. Tapi apa yang saya tak sabar ni, saya dengan isteri akan ke Dortmund pada perlawanan Bundesliga pertama. Macam saya cakap tadi, saya mengharapkan kemenangan dan saya mengharapkan skuad-skuad kita dah bersedia. Kita ada 3 signing yang setakat ni sangat-sangat meyakinkan. Kita cuma spend 49 million euro saja setakat ni. Dan macam Yudis cakap tadi, saya sangat-sangat setuju. Di bahagian defender kita, bila kita tengok lawan Ajax tu pun agak ketara. Kita dah dapat gol pertama, seminit kemudian kita terus bolos dengan tandukan daripada pemain Ajax, saya tak ingat siapa. Itu saja dah menunjukkan kita punya defend kita kalau kena counter attack yang sangat cepat, memang terus berterabur.
Defender sangat-sangat kritikal. Sebab bila saya cakap pasal defender ni pun tiba-tiba saya nak masuk sedikit tentang Mats Hummels sebenarnya. Setakat 3 perlawanan Manchester United, Chelsea, Ajax ni, Mats Hummels nampak macam tak begitu bersedia. Banyak kesilapan yang dia buat. Sehingga kan fans-fans di Twitter pun terus terus kritik yang sangat-sangat teruk tentang Mats Hummels ni. Dan bila saya tengok balik pun agak setuju, banyak kesilapan yang dia buat. Tapi kita tak boleh nak roll out dia sebab kita tak ada backup setakat ni. Kita terpaksa gunakan dia. Itulah saya rasa defender sangat kritikal setakat ni. Melainkan kalau Terzic boleh dapatkan squad baru dengan sangat cepat. Kita ada beberapa masa, saya rasa awal bulan September kot transfer window akan tutup. Kita ada masa yang sangat pendek sekarang ni. Melainkan kalau Terzic boleh fikir dengan cepat siapa yang boleh bawa masuk, saya rasa musim 2023 ni adalah musim akhirnya kita akan dapatkan trofi Bundesliga. Mungkin Yudis ada tambahan apa-apa lagi? Mungkin ramai yang tak nampak yang sebenarnya youth player kita some not bad, sebab bila saya tengok pre-season, untuk saya lah highlight players yang mungkin boleh step up ke first team ialah macam Bamba. Tiba-tiba dia appear balik dan tiba-tiba dia boleh score goals, not bad. Itu seorang. Lagi satu saya nampak Bueno, nama left back. Oh, Bueno ni underrated. Kalau tak silap lawan dengan United, first half saya nampak sebenarnya team, most of the player ialah team main kita, main dengan teruk sekali. Tapi lepas second half, ramai youth player yang dimasukkan, tiba-tiba team kita menyelah, dan at the end of the day kita menang dengan team tu. Boleh saya tahu, saya macam saya cakap tadi, saya tak tengok perlawanan Manchester United tu. Yang pemain yang dimasukkan tu, yang muda-muda tu, berdepan dengan skuad Manchester yang mana? Sama ada first team mereka ke atau Manchester United tetap gunakan skuad muda diorang? Dia mainly first team, tapi macam Dortmund jugalah, dia campur sikit dan tapi second half kalau tak silap most of them first team squad. Macam saya ni, saya seorang yang agak skeptikal juga sebenarnya, sebab saya tahu di musim pre-season ni adalah musim musim awal-awal ni, yelah sebab tiada jangkaan, tiada expectation. Mungkin masa tu Bamba dengan Bueno boleh bagi 100% ke sebab tak ada expectation. Tapi saya risau bila dah masuk Bundesliga nanti, dia punya cabaran dia lagi tinggi. Cabaran macam expectation lah orang kata. Sebab kita tahu Dortmund ni bila fans dah bagi expectation yang sangat tinggi, kita terus akan jadi drop sikit. Macam perlawanan menentang Mainz tu pun, expectation daripada fans terlampau tinggi. Kita ada percentage yang sangat tinggi untuk menang. Kita ada peluang yang sangat tinggi untuk menang lah. Senang cerita, kita main dekat home, fans semua berada di pihak kita, lagi ramai, expectation pun makin tinggi, tapi terus kita tak dapat nak bagi macam prestasi yang 100%. Itu yang saya rasa bila masuk ke peringkat Bundesliga ni mungkin akan lain sikit. Lagi-lagi mereka muda. Pasal pemain muda tu, of course lah, kita tak boleh predict, dan pre-season ialah pre-season lah. Takkan sama dengan 34 game Bundesliga dan Champions League and so on. So of course player muda tu tak boleh cakap, tak tahulah. Tapi pasal I just nak sentuh sikit lah pasal mentality. I just nak compare macam example Liverpool Club. Sebenarnya sebelum diorang menang Champions League, then slowly menang EPL dan banyak-banyak trofi, sebelum tu kalau tak silap Klopp dengan Liverpool tu ada main 4 ke 5 final, dan banyak yang semua final tu dia kalah sebelum akhirnya
satu final yang dia menang, iaitu second time in the Champions League final dia finally menang. Pas lawan I think first final yang dia kalah tu pas lawan Real Madrid, second final lawan siapa ya? Tak ingat lah. Tapi so example macam tu saya nampak untuk saya lah. Melalui perkalahan kita, tim itu akan belajar dan dia akan lebih strong, lebih bersemangat untuk menang selepas itu. So tidak mustahil tim kita akan bangkit lagi selepas ni. Dia akan jadikan kekalahan musim lepas sebagai satu batu loncatan atau satu pembakar semangat, saya rasa. Yes, betul. Itu yang saya rasa Terzic saya rasa dia akan jadi lagi berhati-hati. Dan itu yang saya nampak Benzibaini punya role dalam defender ni sangat-sangat meyakinkan. Dia mungkin dia akan join attacking, tapi kalau kita kena serang, dia sendiri yang akan turun ke bawah dengan lebih kerap berbanding Rafa Guerrero. Itu yang saya rasa macam Yudi cakap, saya sangat setuju. Kita akan gunakan kekalahan musim lepas sebagai pembakar semangat kita. Yes, dan ramai yang of course lah, yang ni kita tahu dah, Kobel last season is first season kan dalam Dortmund ataupun second season. Okay, so sekarang dah third season, dia dah mature dan yes, performance dia akan lebih improve lah dari sini. So already Kobel is, kalau untuk most fan kita ialah dia dah best player last season. So kita boleh expect this season dia lebih bersemangat, lebih contribute untuk team kita untuk menang hopefully Bundesliga trophy. Dan bagi saya dia dah dengan mudahnya dah tersenarai dalam salah seorang BVB legend pada pendapat saya lah, sebab dia memang banyak bagi contribution yang di mana dia menyelamatkan kita sebenarnya. Banyak yang save dia buat tu agak sangat kritikal. Dia juga yang banyak selamatkan kita. Dan saya terus labelkan dia sebagai salah seorang legend di BVB. Jadi kalau saya rasa setakat ni topik yang kita dah masuk ni dah sangat-sangat menyeluruh, dah sangat rapi. Kalau Yudis ada apa-apa tambahan lagi untuk tambah, mungkin Yudis boleh cakap. Kalau tak ada, mungkin kita boleh tutup episod ini. Just one last thing, prediction kita untuk captain dah terjadi. So yes, okay. Okay, so hopefully Emre Can boleh bawa trofi kepada kita sebagai captain Dortmund. Mungkin Terzic sebenarnya dia dengar episod kita di mana kita nakkan Emre Can sebagai captain. Yes. And hopefully Roy's last season and Hummels last season at Dortmund will be the best season. His best season, yeah. Yes. Jadi sampai di situ saja episod The Lebah Malaya Podcast. Maaf ya semua, kita berdua dah lama tak buat ni, dan harapnya kita akan teruskan seperti biasa. Musim baru pun dah secara rasminya dah bermula. Harap selepas ni anda semua akan dengar episod secara bermingguan seperti biasa. Dan saya rasa sampai itu saja episod kali ini. Terima kasih kerana mendengar. Dan saya harap kita akan berjumpa lagi di minggu yang akan datang, minggu seterusnya seperti biasa. Saya Zahin dan Yudis, ada apa-apa nak tambah? Itu saja, saya Yudis. Thank you for listening, and we at Lebah Malaya Podcast are signing out. Okay. Terima kasih semua. Okay. Bye-bye. Okay, danke schön.